Mana kau? Kat kamera man? Dan tak tutup kamera lah. Okay. Tutup mic. Tutup mic ya. Lain kot. Okay, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang berlaku di dalam bidang pendidikan pada masa kini. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kehadiran tuan-puan pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai isu dan cabaran pendidikan semasa yang berfokuskan kepada pengaruh perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 4 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel yang pertama, saudara Aiman merupakan guru pakar IT di sebuah sekolah kebangsaan Kuala Pilah. Beliau telah berkhidmat lebih kurang 3 tahun di dalam bidang perguruan. Selamat datang saya ucapkan. Seterusnya, ahli panel kedua yang tampan dan kacak, saudara Faiz Arif. Saudara Faiz merupakan pengarah pelajaran Negeri Sembilan. Beliau telah berkhidmat di Jabatan Pelajaran Negeri selama 5 tahun. Selamat datang kami ucapkan. Seterusnya, ahli panel ketiga, saudara Arif Iqbar. Beliau merupakan pelajar UiTM yang mewakili bagi pihak pelajar dalam perbincangan kita hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada saudara Arif Iqbar. Dan di hujung saya, ahli panel keempat, saudara Nur Hakim merupakan bapa kepada salah seorang pelajar dan bekas guru yang telah berkhidmat selama 25 tahun. Selamat datang saya ucapkan. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Yang kita semua tahu, kita telah pun memasuki era globalisasi moden di mana teknologi maklumat dan komunikasi telah berkembang dengan sangat pesat. Maklumat di hujung jari merupakan frasa yang sangat popular bagi menggambarkan situasi ini. Kemajuan teknologi maklumat ini juga turut mempengaruhi bidang pendidikan. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan sejauh manakah pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi di dalam bidang pendidikan dan apakah kesannya kepada pendidikan negara kita. Jadi sebagai pemuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada guru pakar IT kita, saudara Aiman Haikal. Baiklah cikgu, apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan teknologi maklumat dan komunikasi ini? Buka mic. Maafkan saya. Baiklah, terima kasih kepada moderator saudara Muhammad Hafiz di atas soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin yang saya hormati sekalian. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada pagi yang mulia ini. Berbalik kepada soalan tadi, sebenarnya teknologi maklumat dan komunikasi ataupun TMK ini mempunyai pelbagai takrifan yang bersifat global. Sebelum saya melanjutkan lagi penerangan, eloklah sekiranya saya ataupun kita melihat satu persatu definisi teknologi, maklumat dan juga seterusnya komunikasi. Baiklah, definisi teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1990, pertama ialah metod ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua pula, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi menurut Iskandar Ali Shahbana seperti yang dikutip dalam buku Yusuf Hadi Miarso pada tahun 2007 pula, teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi keperluan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-akan memperpanjangkan, memperkuatkan atau membuatkan lebih ampuh anggota tubuh, panca indera dan juga otak manusia. Namun takrifan teknologi yang diguna pakai di sekolah-sekolah ataupun di institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia ialah aplikasi pengetahuan sains yang boleh memanfaatkan serta menyelesaikan masalah manusia yang dihadapi dalam kehidupan seharian kita. Jadi seterusnya adalah definisi maklumat pula. Maklumat merupakan cetusan idea, pendapat, pengertian,
fakta ataupun pengetahuan baru yang dikemukakan untuk menggunakan untuk kegunaan pengguna semua. Maklumat juga merujuk kepada sebarang data yang telah dimanipulasikan oleh komputer yang mana mampu disimpan, dikongsi dan boleh dicapai pada bila-bila masa dan juga di mana jua. Jadi komunikasi pula ditakdirkan sebagai perhubungan iaitu secara langsung ataupun dengan perantaraan seperti surat, radio, telefon dan juga lain-lain. Jadi takrifan ini adalah menurut Kamus Dewan edisi keempat. Secara ringkasnya, komunikasi adalah satu proses bertukar-tukar maklumat dengan menggunakan peranti dan perkhidmatan komunikasi seperti internet, email, telesidang, video dan juga telefon. Jadi berdasarkan definisi-definisi yang telah saya terangkan sebentar tadi, teknologi maklumat dan komunikasi ataupun TMK ataupun ICT dalam bahasa Inggerisnya, Information and Communication Technology, boleh didefinisikan sebagai satu set ilmu teknologi yang merangkumi alat dan sumber untuk membina, menyimpan, membawa nilai-nilai tertentu dan juga menguruskan maklumat. Teknologi ini sesungguhnya mampu merapatkan jurang penyebaran ilmu antara yang kaya dengan yang miskin, yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan dan seterusnya antara yang luar bandar dan di luar bandar dan yang terakhir di antara golongan wanita dan juga lelaki. Terima kasih panel pertama kita. Pendefinisian yang sangat padat dan jelas. Hadirin sekalian, sebagaimana kita akui penggunaan alat-alat teknologi maklumat dan penggunaan internet banyak membantu dalam kehidupan seharian kita. Malahan penggunaannya sudah dianggap sebagai satu keperluan bagi setengah pihak terutamanya masyarakat bandar. Persoalan saya kepada saudara Encik Arif, Encik Faiz, adakah dasar pendidikan negara kita seiring ataupun menyokong pengaruh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan dan apakah contoh penggunaannya di dalam bidang pendidikan masa kini? Terima kasih moderator. Pertamanya, terima kasih kerana berjemput saya bagi berkongsi maklumat berkaitan forum kita pada hari ini. Berbalik kepada soalan tadi, untuk maklumat, Kerajaan Malaysia melalui Rancangan Malaysia ke-9 2006 hingga 2010 telah menyatakan bahawa prasarana ICT yang mencukupi akan diagihkan kepada semua institusi pendidikan di negara ini termasuk pelaksanaan kurikulum ICT dalam pembelajaran pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, menaik taraf dan kemahiran ICT, pengaplikasian ICT dalam sistem pengurusan sekolah serta memperbaiki kemudahan dan kelengkapan ICT dari semasa ke semasa. Ianya turut dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2001 hingga 2010, di mana pembangunan ICT dalam pendidikan akan dilaksanakan dengan tujuan utamanya adalah untuk mempertingkatkan pembangunan infrastruktur ICT selain daripada meluaskan akses dan ekuiti kelengkapan ICT. Mewujudkan kurikulum berasaskan ICT base, meningkatkan sistem penilaian menggunakan ICT, mengalahkan integrasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICT di kalangan pelajar, guru-guru dan staf lain, mengaplikasi ICT dalam sistem pengurusan, memperbaiki kemudahan dan kelengkapan ICT, mempertingkatkan usaha dalam kajian dan pembangunan ICT, serta usaha sama antara institusi pendidikan dan komuniti sosial haruslah diterapkan bagi mengalahkan penggunaan ICT dalam pendidikan. Selain itu, menurut Yu Weng, Law dan Wong 2003, sejak beberapa dekad lalu, peningkatan positif dalam penggunaan dan pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi ICT telah memberikan impak yang besar kepada kehidupan masyarakat dan aktiviti seharian mereka. Maka tidak mustahil jika terdapatnya peningkatan pada minat, tumpuan serta pelaburan yang besar dilabuhkan untuk pengintegrasian ICT dalam pendidikan di seluruh dunia. Selain itu, menurut Salbiah, penggunaan dan pengaplikasian ICT dalam konteks pendidikan di Malaysia adalah faktor utama yang menyumbang kepada cabang ilmu baru dalam era informasi terkini. Dalam sistem pendidikan ini, dalam sistem di Malaysia, ICT membantu dari aspek pembelajaran dan pengajaran serta sistem pengurusan di sekolah.
Oleh yang demikian, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membentuk 3 polisi utama dalam pendidikan, iaitu kemudahan ICT disediakan kepada semua pelajar sebagai langkah untuk mengurangkan jurang digital antara sekolah. ICT dalam pendidikan sebagai medium bantuan pengajaran dan pembelajaran, menjadikan ICT sebagai sebahagian daripada mata pelajaran di sekolah serta menggunakan kemudahan ICT untuk meningkatkan produktiviti dan keberkesanan dalam sistem pengurusan sekolah. Terima kasih kepada panel kedua kita. Berdasarkan penerangan tadi, dapat kita lihat di sini bahawa penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi telah pun digunakan dan diterapkan di dalam pendidikan negara kita. Pada pandangan Alif Ikmar, sebagai seorang pelajar, apakah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini akan memberikan faedah atau kesan positif kepada bidang pendidikan terutamanya pelajar itu sendiri, atau ianya lebih menentukan kesan negatif berbanding kesan positif? Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kerana telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam forum ini. Berbalik kepada soalan yang ditujukan kepada saya, seperti mana yang kita sedia maklum pada masa kini, perkembangan pesat dalam bidang teknologi telah membawa kebaikan kepada pelbagai sektor, terutamanya sektor pendidikan. Walau bagaimanapun, ada setengah pihak yang berpendapat bahawa teknologi juga membawa kesan yang buruk kepada sektor pendidikan. Isu ini juga merupakan isu yang hangat dibincangkan pada masa kini. Pada pandangan saya sebagai seorang pelajar, berpendapat bahawa penggunaan teknologi maklumat dapat meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian ilmu kepada pelajar dan kedua menjimatkan kos. Penggunaan teknologi dalam pendidikan sememangnya tidak boleh mendapat perhatian pelajar dan memudahkan mereka menyerap ilmu yang disampaikan oleh seorang pengajar. Pada masa kini, boleh dikatakan peralatan teknologi seperti komputer telah menjadi sebahagian daripada kehidupan generasi muda. Oleh itu, penggunaannya dalam bidang pendidikan dapat menjamin hasil yang memuaskan. Hal ini kerana penyampaian dapat dipersembahkan dalam bentuk visual yang menarik, animasi 3D dengan suara yang dapat menarik perhatian terutamanya pelajar sekolah rendah. Ia juga dapat meringankan beban pelajar yang terpaksa menggalas beg yang penuh dengan buku ke sekolah sekiranya dapat digantikan dengan hanya sebuah gadget telefon pintar pada masa hadapan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga dapat menjimatkan masa pelajar dan memupuk sikap suka membaca dalam kalangan pelajar. Dengan adanya teknologi, apa-apa maklumat dapat diperoleh dengan mudah hanya dengan satu klik pada tertikus. Berbanding dengan pelajar pada masa yang lalu yang terpaksa mencari maklumat dengan cara manual dan bahan bercetak hanyalah satu-satunya harapan untuk mereka memperoleh maklumat yang diingini. Pelajar sekarang punya kelebihan dengan adanya kemudahan internet. Penggunaan media elektronik juga dapat meningkatkan minat membaca kalangan pelajar. Sebagai bukti, untuk membolehkan kita mengikuti perkembangan semasa dan menimba ilmu pengetahuan melalui internet, kita perlu membaca. Segala maklumat yang dipaparkan melalui laman web adalah dalam bentuk tulisan dan untuk mengetahui maklumat tersebut, kita perlu membaca. Secara tidak langsung, ia dapat memupuk sikap membaca dalam kalangan mereka. Dengan adanya teknologi yang canggih, segala tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan betul. Sebagai contoh, proses mencari maklumat, menyelesaikan tugasan yang diberi oleh pengajar dan lain-lain lagi. Mereka memang tidak dapat dinafikan bahawa ini merupakan kebaikan daripada perkembangan teknologi. Apabila semakin banyak teknologi diperkenalkan dalam bidang pendidikan jarak jauh menyediakan satu cara menyebarkan maklumat dan pengetahuan secara global. Kini pelbagai pengetahuan terkini dapat disalurkan melalui internet. Internet merupakan khazanah ilmu yang membantu berjuta-juta pelajar mendapatkan maklumat dalam proses pembelajaran dan penyelidikan. Terima kasih kepada Alif Ikmar atas penjelasan yang cukup lengkap. Seperti yang kita semua sedia maklum, guru memainkan peranan besar dalam mendidik anak-anak murid di sekolah.
Persoalannya, adakah pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi ini akan memudahkan atau lebih membebankan guru? Dan apakah pula peranan guru dalam menjayakan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini dalam sistem pendidikan? Saya tujukan soalan ini kepada panel keempat kita. Encik Nur Hakim, dipersilakan. Okey. Pada pendapat saya, ianya sememangnya membantu dan memudahkan guru. Tidak timbul soal membebankan guru kerana kewujudannya serta fungsinya lebih kepada untuk membantu dan memudahkan tugas guru. Bagaimana ianya dapat membantu? Guru dapat menggunakan kemudahan ini bagi melaksanakan PMP dengan lebih menarik dan berkesan serta ianya memudahkan untuk mencapai objektif PMP yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk meningkatkan penggunaan komputer di kalangan guru, Zoraini pada tahun 2000 telah mencadangkan supaya bilik guru sekolah dilengkapi dengan komputer yang dilengkapi 11 dengan kemudahan untuk akses ke internet. Berdasarkan Rusmini Ku Ahmad pada tahun 2012, beliau menyatakan cadangan ini merupakan langkah pertama untuk memudahkan para guru mengakses internet melalui komputer yang disediakan untuk guru. Para guru dapat menyediakan kerja atau membuat kajian mereka di sekolah untuk penyediaan bagi proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan adanya kemudahan ini, mereka tidak perlu bergantung untuk membuat segala penyediaan dan kajian untuk pengajaran di rumah. Seterusnya, langkah yang penting yang perlu diambil kira ialah penyediaan kemudahan komputer di sekolah. Dengan adanya kemudahan komputer di sekolah, guru-guru boleh menggunakan pelbagai strategi pengajaran untuk menjana idea serta meningkatkan kemampuan murid untuk memanipulasikan maklumat yang telah dikumpul. Peranan guru dalam memantau penggunaan aplikasi pemproses perkataan, lembaran kerja dan persembahan adalah perlu untuk mengelakkan pemosongan tumpuan murid daripada perkara yang lebih penting. Namun ini berbalik kepada sikap guru juga. Ada sesetengah guru yang mungkin mempunyai ideologi yang berbeza dan meletakkan pengaruh negatif terhadap penggunaan ICT dalam pendidikan ini. Contohnya, apabila seorang guru yang tidak berminat dengan penggunaan ICT ataupun tidak mempunyai kemahiran dalam penggunaannya, guru tersebut akan merasa terbeban dan sukar. Berbanding guru yang mempunyai kemahiran, mempunyai pengetahuan mengetahui kebaikan penggunaan ICT ini, guru-guru ini tidak akan merasa terbeban, malahan berasa lebih lega kerana mempunyai alat bantuan yang efektif bagi menjajakan pengajaran mereka. Mungkin Cikgu Aiman Haikal ingin membuat sedikit penambahan? Baiklah, terima kasih kepada saudara Muhammad Hafiz. Jadi seperti yang kita tahu, pada masa kini TMK ataupun teknologi maklumat komunikasi ini sepatutnya dilihat sebagai satu keperluan. Kita tidak lagi boleh menafikan kegunaannya yang mana sangat signifikan dan meluas dalam kehidupan seharian kita. Sistem pendidikan kita juga perlu selari. Tidak boleh ketinggalan dan berada pada takuk yang lama sahaja. Seperti yang telah disebutkan oleh Encik Nur Hakim sebentar tadi, semuanya berbalik kepada guru itu sendiri. Oleh itu, guru-guru seharusnya melengkapkan diri mereka dengan memantapkan lagi pengetahuan dan kepakaran dalam bidang ini seiring dengan peredaran masa dan kecanggihan teknologi yang kian pesat membangun ini. Hal ini sangat penting kerana sebagai seorang guru, tugas kita bukan hanya mengajar murid menulis dan membaca sahaja. Kita juga bertanggungjawab dalam menentukan kemajuan pendidikan di Malaysia yang tercinta ini. Jadi sebagai seorang guru, saya menyokong sepenuhnya penggunaan ICT ataupun TMK ini diteruskan pada masa-masa yang akan datang. Jawapan yang sangat mantap telah diberikan oleh kedua-dua panel kita. Namun begitu, pastinya penggunaan teknologi maklumat ini ada batasannya, terutamanya di negara kita, di mana sekolah telah terbahagi kepada sekolah di kawasan bandar dan luar bandar. Bagaimana Encik Faiz melihat keadaan ini? Setiap perkara tentunya ada pro dan kontra seperti penggunaan ICT dalam pendidikan. Kebanyakan berfikir sepertinya sukar untuk mengaplikasikan penggunaan ICT bagi kawasan luar bandar kerana kekurangan bekalan elektrik dan internet. Namun, menurut Convocation National PIPP kedua 2008,
berkenaan merapatkan jurang pendidikan telah menyarankan beberapa program serta projek infrastruktur ICT di luar 3 bandar. Ini adalah bertujuan supaya dapat membina kesediaan pembelajaran awal di kalangan kanak-kanak berumur 5 tahun khususnya murid-murid luar bandar dan juga anak-anak orang asli. Sementara itu, Kerajaan Malaysia melalui Rancangan Malaysia ke-9 2006 hingga 2010 turut menyatakan bahawa prasarana ICT yang mencukupi akan diagihkan kepada semua institusi pendidikan di negara ini termasuklah pelaksanaan kurikulum ICT dalam pembelajaran, pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, menaik taraf pengetahuan dan kemahiran ICT, pengaplikasian ICT dalam sistem pengurusan sekolah serta memperbaiki kemudahan dan kelengkapan ICT dari semasa ke semasa. Kementerian Pelajaran Malaysia juga berusaha untuk merapatkan jurang pendidikan di antara murid-murid sekolah bandar dengan murid-murid sekolah luar bandar seperti mana yang terkandung dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP. Oleh yang demikian, keterbatasan yang wujud pada masa sekarang akan dilukuskan secara berperingkat dari semasa ke semasa. Maka, saya menyokong 100% penggunaan ICT dalam pendidikan di negara kita untuk mewujudkan negara yang berfikiran minda kelas pertama pada masa akan datang. Terima kasih diucapkan kepada Encik Faiz atas penjelasannya sebentar tadi. Soalan terakhir saya pada hari ini dan saya ingin mendengar dari panel kita pada hari ini. Berikan sedikit rumusan berkaitan pengaruh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi di dalam pendidikan negara kita. Kita mulakan dengan panel pertama, Cikgu Aiman Haikal. Baiklah, menurut pendapat saya, pengaruh dan sumbangan TMK ini adalah sangat besar dalam bidang pendidikan, tidak kira daripada sudut pengurusan dan pentadbiran maupun pengajaran di sekolah. Oleh itu, guru-guru seharusnya bersedia untuk menghadapi kemajuan TMK yang dilihat semakin pesat daripada saban hari. Pada hari ini, kita sedia maklum bahawa sebahagian besar murid tidak kira di bandar maupun luar bandar mempunyai akses internet yang mencukupi dan mudah untuk menjadi akses kepada ICT. Situasi ini cukup berbeza dengan apa yang kita alami sekitar 10 hingga 20 tahun yang lepas di mana akses kepada kemudahan ICT ini adalah terhad. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang guru untuk membimbing dan memastikan murid-murid ini menggunakan ICT untuk tujuan-tujuan yang berfaedah dan juga ilmiah. Jelasnya di sini, sekiranya guru tersebut sendiri bersifat buta ilmu, bagaimana pula untuk membimbing murid-murid yang sememangnya dilahirkan dalam dunia yang maju dan moden ini? Jadi, renung-renungkan persoalan tersebut. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya panel keempat kita, Encik Nur Hakim. Silakan. Dipersilakan Encik Nur Hakim. Okey. Kesimpulannya, dunia tanpa sebarang ini memaksa industri pendidikan di Malaysia untuk melalui era transformasi yang sangat dirasai gelombangnya. Selain itu, perkembangan pendidikan di Malaysia yang semakin pesat ini adalah hasil daripada minat ibu bapa yang tinggi terhadap perkembangan pendidikan dan persekolahan anak-anak mereka baik di peringkat prasekolah, pendidikan rendah, menengah dan juga di institusi pengajian tinggi. Kesedaran tersebut adalah implikasi daripada kesedaran mengenai kepentingan pendidikan bagi memajukan diri dalam menghadapi cabaran kehidupan yang semakin sengit
Oleh itu, peranan-peranan daripada pihak pendidik, ibu bapa dan pelajar itu sendiri amatlah penting bagi menghadapi transformasi dunia tanpa sempena ini. Baiklah, seterusnya panel kedua kita, Encik Faiz. Pada pandangan saya, teknologi maklumat adalah elemen penting dalam memajukan sistem pendidikan di negara ini. Lihatlah situasi kita sekarang dengan pandemik COVID-19 yang menimpa. Pengajaran atas talian amat diperlukan bagi memberi ilmu dan pengetahuan kepada generasi muda supaya tidak terbantuk perkembangan pendidikan mereka. Makanya, pihak perancang pendidikan perlu melihat isu-isu ini dan cabaran yang berbangkit secara menyeluruh dan komprehensif. Menyelesaikan masalah secara runcitan dan memberi tumpuan kepada aspek tertentu dan mengurangkan tumpuan kepada aspek lain yang akan menghalang pelaksanaan pendidikan kita, terutama bagi memenuhi aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri. Dan yang terakhir, Alif Hikmat. Okey, penggunaan teknologi dalam pendidikan semakin luas pada masa kini. Ia akan memberi kesan terhadap apa yang dipelajari dan bagaimana pelajar belajar sama ada baik ataupun buruk. Oleh itu, kesan baik dan buruk penggunaan teknologi dalam pendidikan harus dipertimbangkan sebelum pelaksanaannya. Soalan seperti di mana dan bagaimana kita menggunakan teknologi maklumat harus dijawab dan bukannya kita harus atau tidak harus menggunakannya. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencurmuri kita. Jadi, sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah ICT atau teknologi maklumat bukanlah sesuatu yang baru atau asing lagi dalam kehidupan seharian kita. Begitu juga di dalam sistem pendidikan. Sesungguhnya ada sumbangan besar daripada penggunaan teknologi maklumat kepada sistem pendidikan kita. Namun, ianya masih lagi boleh dikategorikan sebagai salah satu cabaran yang perlu dihadapi oleh para guru. Yang pasti kita tidak akan lari dari peredaran kemajuan dan globalisasi dunia yang semakin berkembang pesat. Justeru sebagai pendukung falsafah pendidikan negara, para guru haruslah bersiap sedia bagi menghadapi cabaran ini. Tamatlah sudah diskusi kita pada hari ini. Salam hormat dan sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam.